Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bawa selawat tafrijah nah. Tak, silap. Kita kena dahulukan Al-Quran. Kita kena dahulukan baca Al-Quran. Suratul Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Selawat tafrijah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sahabat-sahabat ukhuwah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita berharap sangat-sangat agar kita berada di dalam redha Allah. Setiap saat, setiap detik yang berlalu, kita berada dalam redha Allah, dalam dakapan rahmat Allah. Apa juga perbuatan yang kita buat di dalam redha Allah. Maka apabila Allah meredai kita, kita juga meredai Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Zalika liman khasyiya rabbah. Itulah orang yang paling takut pada Allah. Orang yang takut anda dia melakukan kesalahan, dia menerima murka Allah. Dia nak sentiasa berada dalam keridhaan Allah. Mudah-mudahan insya-Allah taala dalam perjuangan kita meneruskan kehidupan atas muka bumi ini, kita berjuang dengan diri kita sendiri, kita berjuang dengan nafsu kita, kita berjuang dengan ujian-ujian Allah yang datang di kiri dan kanan, depan dan belakang. Perjuangan kita yang takkan selesai sampailah kita masuk ke syurga, andai ada rezeki kita. Kalau ditanya, bilalah kita ni nak senang, kita takkan senang. Takkan rasa senang di dunia. Sebab dalam surah Balad kita dah baca. InsyaAllah kita akan baca tengok dah surah Balad nanti. Dan kita sambung surah Al-Balad. Sepatutnya kita sambung falaqatahamal aqabah. Tapi oleh kerana kita cuti terlalu lama. Saya faham sahabat-sahabat yang ada di depan saya ni, termasuk diri saya sendiri, bila cuti lama ni lupa kan? Lupa, kalau tanya dah tentu tak ingat kan? Saya pun macam tu nah. Lupa itu adalah sifat manusia. Tapi kita jangan cari alasan untuk selalu lupa. Jangan cari alasan. Biasalah lupa tu. Kita tak boleh kata macam tu nah. Tetapi kita kena cari alasan untuk selalu ingat. Jadi untungnya kita bersahabat dengan sahabat-sahabat solehah. Ni apabila kita lupa, ada yang mengingatkan kita. Tak ada lah kita lupa terus menerus. Orang kata lupa sampai tak ingat. Ibarat macam pergi tanam kucing, orang tak pergi tengok dah, tak pergi ziarah dah. Jadi bila kita bersahabat dengan sahabat-sahabat yang soleh dan solehah, bila kita bersahabat dengan sahabat yang suka menuntut ilmu ni, maka sahabat itulah yang akan mengingatkan kita apa yang kita lupa. Barulah kami belajar dah. Yang ni kami belajar dah. Barulah kita ingat balik benda tu ada. Ada, cuma dia tak keluar main saja. Otak kita ni macam komputer lah. Konon. Komputer kita letak tajuk je, dia keluar lah terus kan. Kita ni bubuh tajuk pun tak keluar-keluar lagi. Allah. Itu kelemahan itu kelemahan kita. Baik, kita telah pun mendahului di antara surah-surah yang istimewa Allah Ta'ala turunkan. Antaranya surah Fajr. Kita telah berakhir daripada surah Fajr. Surah Fajr Allah Ta'ala memfokuskan cerita tentang sifat-sifat orang-orang Arab Quraisy ketika mana menyambut Aidil Adha, sifat mereka, kelebihan Aidil Adha. Kemudian di dalam surah Fajr yang terdahulu sikit saya kata kita kena peringat, bila kita tak peringat kita lupa. Kalaulah puan-puan di depan saya ni masih ingat, kita ada membaca di dalam surah Fajr ciri-ciri ahli neraka. Sebab apa yang saya nak bawa, tak duduk bawa surah Fajr, tadi kata surah Balad. Sebab dalam surah Balad ni Allah Ta'ala memfokuskan ciri-ciri ahli syurga. Sebab tu surah Fajr Allah Ta'ala letak nombor 89, surah Balad Allah Ta'ala letak nombor 90. Dengan sebab kedua-dua surah ini berhubung begitu rapat. Kerana nak membezakan kepada kita di antara ahli syurga dan ahli neraka. Kalau kamu rasa nak jadi ahli syurga, bersifatlah seperti ahli syurga.
Dan kalau kamu nak menjadi ahli neraka, maka bersifatlah seperti ahli neraka. Sedikit ulangan daripada surah Fajr. Cerita Allah tentang ciri-ciri ahli neraka, iaitu tanda lah, tanda. Saya kata takut kita terlupa. Daripada ayat yang ke-17 hingga sampai ayat yang ke-20. Itu Allah Ta'ala cerita tentang ciri-ciri ahli neraka. Yang mana Allah Ta'ala kata mereka itu kalla balla tukrimunal yatim. Orang yang ni orang yang tak suka memuliakan anak-anak yatim. Bagi dia anak-anak yatim ni jahat-jahat. Bagi dia anak-anak yatim ini menyusahkan, membebankan, malah menyakiti anak-anak yatim. Kalau harta anak yatim itu diambil, dimakan, diguna pakai, sedangkan kemaslahatan anak-anak yatim itu kebajikannya tidak dijaga, tidak dipelihara, apa yang diamanahkan kepadanya digunakan ke arah lain. Ini di antara ciri ahli neraka yang Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Fajar. Itu yang ke-18, yang ke-19 Allah Ta'ala sebut wala tahadun ala ta'amil miskin. Dahlah dia tak muliakan anak-anak yatim. Dia juga di antara yang tidak saling membantu atau memberi makan kepada orang-orang miskin. Saya cuma nak bezakan ya. Di antara sahabat-sahabat ukhuwah yang berada di hadapan saya ni, mereka memang suka berlumba-lumba bagi makan anak yatim, sedekah kepada fakir miskin. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Itu ciri-ciri orang-orang ahli-ahli neraka. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi, makan harta pusaka, makan seorang-seorang. Memakan harta pusaka dengan cara mencampur adukkan yang halal dan haram. Dan yang terakhir Allah sebut wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kata dia sayang sangat-sangat. Kita panggil apa? Kedekut berkira. Kalau duit ringgit dia, kalau kata dia, ya Allah, kedekut sungguh-sungguh mencintai harta secara berlebih-lebihan. Yang mana hari ini insyaAllah kita akan masuk, dia akan cerita pula ciri-ciri ahli syurga yang dijemput oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, sahabat ukhuwah saya yang berada di alam maya atau di mana saja ni, memang yang terbaik. Kalau nak tengok baik tak baik, kita lancarkan apa juga kutipan. Berlumba-lumba. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba nak memberi. Walaupun hanya sedikit. Dia beritahu sikit saja, tak sikit. Allah Ta'ala tak pernah memandang pada kuantiti, jumlah banyak mana kita bagi. Allah Ta'ala pandang pada usaha yang kita nak bagi. Walaupun sikit, kadang-kadang kita tak ada duit, kita tak ada harta, kita mungkin ada tenaga. Kadang kita tak ada tenaga, kita ada suara. Kita sampaikan kita punya tak banyak. Kemudian kita beritahu, hampa nak bagi tak? Hampa nak bagi tak? Tolong pergi kutip. Alhamdulillah. Terbaik, Alhamdulillah. Itu ciri-ciri ahli syurga. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan kita tahu surah Balad ini sedikit balik. Kita flashback untuk balik untuk peringat. Balad ini maksud dia negeri yang diterjemahkan oleh ulama mufassirin. Maksud Balad ini adalah negeri. Negeri apa? Difokuskan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu negeri Mekah. Allah telah bersumpah dengan nama negeri Mekah bahawasanya negeri itu halal buat Nabi. Halal apa? Ini pentafsiran para ulama. Ada yang kata darah Nabi dihalalkan. Melakukan pertumpahan darah kepada Nabi. Berbunuhan sesama mereka yang mana memeluk agama Islam ditangkap, dibunuh, disakiti, dihalau dan sebagainya. Orang-orang musyrikin Quraisy yang menghalalkan. Bahkan mereka juga menghalalkan darah Nabi. Ini kecacatan yang dilakukan oleh puak-puak kafir Quraisy. Sedangkan Balad ni, Mekah ini adalah di antara salah satu bumi yang memiliki undang-undang yang paling istimewa. Yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain kecuali Madinah. Dua negara ini adalah memiliki undang-undang yang paling istimewa. Apa istimewa yang dimiliki oleh dua negara ini? Yang pertama,
adalah haram untuk sesiapa juga menumpahkan darah di bumi itu. Haram. Yang kedua adalah haram untuk sesiapa saja memotong, mematah pokok-pokok di dalam bumi itu. Mekah dan Madinah. Yang ketiga adalah haram untuk sesiapa juga memburu binatang-binatang dalam tu. Kan? Bumi itu dipanggil dengan nama bumi haram ataupun dalam bahasa ringkasnya disebut sebagai nama haramain. Dua bumi yang diharamkan. Bumi lain tak ada. Walaupun Al-Aqsa Nabi sebut, nah, janganlah kamu bersusah payah selain daripada 3 masjid aku ni. Hampa pergi ziarah. Bersusah payah. Nah, usaha untuk pergi ziarah masjid ni. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Tetapi Al-Aqsa dia hanya bumi barakah. Dia bukan bumi haram. Yang bumi haram ni dua ni saja. Pasal apa ni? Kalau kita fikir kenapa terjadinya haram di atas dua bumi ini, haram ni, haram berlaku pertumpahan darah, haram berlaku pertengkaran, perkelahian, permusuhan, haram berlaku pemburuan, merosakkan, kerosakan diharamkan berlaku kecuali untuk pembangunan dan mengindahkan. Contoh dia kata pokok tu dah tua, nak ditanam semula boleh tebang. Ataupun pokok tu dia rendang, ranting-ranting dia ganggu jalanan, boleh potong, boleh kerat. Begitu juga binatang yang membahaya, maka boleh dibunuh. Kalau saja-saja tak boleh. Mana mai haram ni? Okey. Kita tahu Al-Balad ni, bumi Mekah ini, diharamkan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Daripada doa Nabi Ibrahim AS, memohon kepada Allah Ta'ala agar diharamkan berlakunya apa-apa jenis kemungkaran di atas tu. Sampai hari ni, tanah haram, orang kafir tak boleh masuk. Kalau mereka nak main pun, mereka kena masuk ke jalan lain. Tak boleh pijak tanah haram. Kalau Madinah didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah sebanyak 2 kali. Ya Allah, seperti mana Ibrahim telah pun mengharamkan tanah Mekah, maka aku Muhammad juga mengharamkan tanah Madinah. Jadi mendapat dua keberkatan daripada dua beranak ni. Satu Nabi Allah Ibrahim, satu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan Mekah dan juga Madinah. Maka ulama-ulama menyusun kata, barang siapa yang mahu keberkatan di atas dua bumi haram ini, apabila kamu berpeluang masuk kepada dua bumi haram ini, hendaklah kamu makan hasil daripada bumi itu sendiri. Baik kita tahu, Madinah terkenal dengan hasil buminya yang subur, yakni kurma atau buah-buahan lain yang sebagainya. Setiap buah yang tumbuh daripada bumi haram, makanlah untuk mendapat keberkatan daripada doa Nabi SAW. Begitu juga di Mekah. Di Mekah dia tak ada buah-buahan yang tumbuh daripada hasil bumi dia. Tapi dia ada air. Air apa di Mekah? Air Zam-Zam. Maka minumlah air Zam-Zam daripada bumi Mekah itu untuk mendapat keberkatan daripada doa Nabi Ibrahim AS. Jadi sebab tu bila mana orang pergi ke Mekah atau ke Madinah, biasanya buah tangan yang akan dibawa balik adalah kurma. Walhal di tempat lain pun banyak kurma. Kenapa orang lebih tergemak daripada sana? Kerana ianya tumbuh daripada bumi haram. Bumi haram. Bumi haram tu bukan haram semua atas dia. Tak. Yang haram tu berlaku segala maksiat. Itu yang diharamkan. Kalau kata nikmat, memang Allah Ta'ala cambah begitu banyak. Itu di antara yang disebut sebagai bumi haram milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut kepada kita, aku dah buat dekat hampa, alam yaj'alahu ainain. Aku dah jadikan kepada hampa, aku dah bagikan kepada hampa, kita lah. Ainain, apa Allah Ta'ala bagi? 2 mata. Ataupun kita sebut, kita telah pun Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sepasang mata. Yang mana walisanan wa syafatain, Allah Ta'ala bagi kepada kita lisanan 1 lidah dan 2 bibir mulut. Wahadainahun najdain. Allah Ta'ala sebut, dan kami telah memberi jalan tunjuk. Hadainahun najdain. Kami telah pun memberikan jalan petunjuk
Yakni dua jalan, kebaikan ataupun kejahatan. Baik. Kita yang memiliki sepasang mata, kata Allah, kita tak bersyukur dengan sebab kita sedak-sedak kita ada mata. No? Pernah tak kita berdoa kepada Allah, ya Allah bagilah aku mata? Tak kan? Kita tak pernah berdoa kan? Sebab kita dah ada. Ya Allah berikanlah kepada aku lidah. Nah, kita tak pernah berdoa. Sebab kita dah ada. Apa yang perlu kita buat? Mensyukuri dengan nikmat yang kita miliki. Bagaimana cara orang yang seperti kita mensyukuri nikmat yang telah pun kita miliki? Yakni dengan cara kita membayar zakat badan. Zakat badan ni mengikut mana? Zakat badan mengikut solat. Itulah zakat badan. Nah, setiap kali kita mendirikan solat fardu, kita sedang membayar zakat badan kita. Zakat tubuh badan yang kita gunakan sepasang mata untuk melihat segala ciptaan Allah. Kita telah pun membayar zakat badan, iaitu satu lidah sepasang bibir mulut untuk mengungkap segala perkataan di atas muka bumi. Semua itu milik Allah. Daripada sifat kehambaan itu, kita melakukan ketaatan demi ketaatan. Itu di antara yang disebut zakat tubuh badan. Walaupun kita tak pernah minta, ya Allah berikanlah kepada aku dua bibir mulut. Sebab benda tu dah ada. Cuma mungkin kalau yang tak ada, baru kita minta. No? Waktu kita nak baca, mata kita tak nampak, baru kita hargai betapa besar nikmat Allah Ta'ala pada sepasang mata. Nah, kalau dulu tulisan yang paling halus kita nampak. Sekarang yang besar pun belum tentu kita selesa lagi memandang dan membacanya. Sebab bila dah hilang nikmat ni, selalunya yang ada jarang kita syukuri. Tapi bila dah tak ada, baru kita tahu betapa besarnya nikmat tu. Kalau nak tahu nikmat tak nikmat ni, tanya orang yang masih ada ibu hari ni. Dia tak berapa rasa nikmat ada ibu apabila masih ada. Tapi tanya orang yang tak ada ibu. Oh, Masya Allah. Nah, kalau saat-saat begini ni nak cari mak. Walaupun dah tua pun nak cari mak. Nah? Seronok kalau aku ada mak. Seronok kalau aku masih ada ayah. Sebab apa? Sebab dah tak ada. Kan? Itu nikmat. Biasanya nikmat, bila tak ada, baru kita syukuri. Nah? Baru kita rasa besarnya nikmat Allah Ta'ala itu. Begitu juga hari ini. Kita memiliki nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala bagi pinjam. Iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita. Satu sifat yang begitu mulia. Satu diri yang begitu syumul. Keagungan kepribadiannya begitu indah. Menjadikan kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kelak kita tahu keistimewaan untuk umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana di padang mahsyar nanti kita ada pemimpin, kita ada nabi yang akan bawa kita, kita akan ada nabi yang menunggu di tepi neraca timbangan untuk dihitung satu-satu. Diseru nama kita menghadap dengan Allah. Qadhi Rabbul Jalil. Di situ adanya malaikat Jibril. Di situ adanya Nabi SAW. Dan di situ akan dibongkarkan, dibentangkan segala amalan kita. Wahadainahun najidain. Ni kita dah dipilih dua jalan yang baik dengan yang tak baik. Itu Allah Ta'ala bentang. Ni yang dia buat baik, yang ni yang dia buat tak baik. Pertama-tama sekali kita akan malu sangat-sangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dibukakan cerita kita satu-satu. Macam ni perangai dia. Dia kata dia beriman dengan Allah dan Rasul. Tapi macam ni perangai dia rupanya. Dibongkarkan satu persatu. Subhanallah. Malunya tiada tara apabila aib kita dibongkarkan. Di mana? Di hadapan Nabi SAW. Satu makhluk yang sungguh mulia. Peribadi yang terlalu syumul. Malu sangat-sangat. Bahkan kita juga akan dibongkarkan aib kita itu di hadapan khalayak awam, umum. Allah Ta'ala kata buka cerita dia. Daripada permulaan balir dia. Macam ni. Macam ni. Allah ya Allah malunya. Tapi insyaAllah dengan taubatan nasuha,
dengan taubat sebenar-benar taubat, peristiwa-peristiwa yang mengaibkan ini tak akan dibongkarkan. Malahan Allah Ta'ala akan tutup dan simpan. Terus dipadamkan. Sebab tu hari ni kita ni selalu bertanya, kenapakah hati aku semakin keras, Ya Allah? Kenapa hati ini semakin keras, Ya Allah? Kerana dosa terlalu banyak. Macam mana nak buat bagi dia lembut? Kita kena melazimkan solat, sunat, taubat. Lazimkanlah untuk melembutkan hati kita yang semakin keras. Baik. Sejanji tadi kita sambung dekat falaqatahamal aqabah. Allah dah bagi dah dekat kita. Aku tunjuk kat hampa dua jalan, jalan baik dengan jalan buruk. Pilih. Ada akal, boleh fikir. Kemudian kata Allah pada ayat yang ke-11, falaqatahamal aqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Apa yang disebut jalan mendaki yang sukar ni? Jalan kebaikan. Jalan nak buat baik ni memang payah. Susah kita nak buat baik. Banyak halangan. Banyak gangguan. Senang-senang tak usah buat lah. Senang-senang tak payahlah. Susah sangat. Jadi kita kena kuat semangat. Setiap kali kita nak buat kebaikan ni kita kena kuat semangat. Nak tengok kita nak sembahyang tu pun tengoklah. Sekarang ni kalau kata bulan Ramadan kita ada tarawih yang Allah Ta'ala hadiahkan pada setiap Ramadan saja. Bulan lain tak ada. Dia pula jumlahnya banyak. Kadang-kadang kita tu diuji dengan tak larat. Mai bulan puasa ni dia mailah tak larat. Dia nak sakit pun bulan puasa lah. Dia nak jadi apa pun bulan puasa lah. Sebenarnya bila perut kita kosong, penyakit dia keluar. Tidak dulu kita duk asak dengan makan harum biru kita tu. Jadi bila kita berlapar, kita punya jasad menjadi lemah. Rohani kita menjadi kuat. Ni rohani ni nak kalau boleh nak bangun seawal pagi, pukul 3 pagi dah nak qiyam dah. Tapi mata ni bagaikan melekat, tak boleh nak selit. Punya mengantuk, tak tahu nak apa. Punya nak lena lah. Kalau bulan puasa, sinonim dia dengan tidur. Ada saja orang tidur sampai bengkak muka-muka punya lena. Pasal kita sedang berjuang dengan nafsu. Susah sangat nak buat baik. Payah-payah lena. Itu nafsu kita. Bahkan kata Allah Ta'ala dia pun tak mau. Yang nak mendaki kesusah payahan tu. Kita ni kan Allah Ta'ala sebut. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia itu dalam keadaan susah payah. Bila kita nak senang? Bilalah kita ni nak senang? Kita takkan senang. Sampai bila? Sampai kaki kita melangkah masuk dalam syurga. Jangan kita tanya, bilalah kita ni nak senang? Kita takkan senang. Set dalam minda kita, dalam akal kita, kita takkan senang. Habis senang terus kita rasa lah ni ya. Itu habis senang. Negara kita tak ada peperangan. Kita tak diperas urut oleh siapa-siapa. Itulah cukup senang. Kalau kita nak rasa senang sesenangnya, kita takkan miliki. Allah Ta'ala dah bagi tahu dah. Aku jadikan hampa dalam susah payah. Dalam susah payah itulah hampa berjuang untuk membuat amal soleh. Kita sedang berjuang ni. Dan kesenangan akan kita dapati apabila kaki kita melangkah ke syurga. Yang kata bila menadi padang mahsyar tak senang juga. Kalau hari ni habis senang pun, kadang-kadang rasa nak terkencing. Itu paling senang nak terkencing pula. Tengah tidur pun kena bangkit. Sat lagi nak terberak. Syurga tak ada kencing, tak ada berak, tak ada kentut. Lapak orang main terus. Ini lapak lagu mana pun kena pergi cari. Kena masak. Tambah kalau orang perempuan ni dia memikir. Hari ni nak masak apa pula. Hari ni dah 9 Ramadan. Menu apa yang aku tak buat lagi. Kadang nak masak benda tak ada. Bahan tak cukup. Nak kena pergi cari. Malah nak pergi kedai. Cuaca panas. Ataupun hujan tak berhenti. Itu yang kata susah payah. Habis senang di dunia pun. Masih kita tak kena susah payah. Bila nak senang, tunggu masuk ke syurga. Sebab itulah. Dakilah di antara jalan berliku. Anda jalan berliku itu membawa kita kepada kesenangan. Sebab tu Allah Ta'ala kata. Susah tu kiparat dosa.
Hak susah payah tu kafarat dosa. Hak yang senang tu biasanya menambahkan dosa. Wa ma adraka mal aqabah. Allah Ta'ala nak tanya, nah. Tahukah kamu apakah yang dikehendaki dengan aqabah tu apa benda, nak? Aqabah ni jalan sukar. Benda yang payah, benda yang susah itu disebut sebagai aqabah. Nah, dalam bahasa Arab, aqabah ni sesuatu yang amat-amat payah, yang amat-amat sukar. Apa juga perbuatan atau perkara yang mendatangkan kesusahan kepada kita, itu dipanggil aqabah. Nah, kalaulah kita nak tahu apa yang susah ni, ya Allah Ta'ala letak ayat yang ke-13. Nah, ayat yang ke-13 yang mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ini adalah di antara ciri-ciri orang-orang ahli-ahli syurga. Nah, kita tengok apa yang kata Allah. Fakkur raqabah. Kalau nak daki gunung yang tinggi, kalau nak daki jalan yang sukar, kalau nak melalui kepayahan dalam kehidupan, nak dapat syurga ni, susahlah. Nah, maka di antaranya ciri-ciri ahli syurga, kalau kata kamu nak fakkur raqabah, kenalah kamu bersifat, ada satu sifat ni, sifat fakkur raqabah. Apa dia? Melepaskan perhambaan, iaitu memerdekakan hamba. Zaman kita ada hamba, zaman kita tak ada hamba. Zaman kita dah habis dah. Semua sahabat-sahabat dulu merdekakan. Nah, semua sahabat-sahabat telah pun memerdekakan hamba. Kan apa Abraham Lincoln, jadi antara yang membebaskan hamba. Kalaulah dia tu Islam tu, bebas, Masya Allah, tentu dia bebas daripada neraka. Kalau dia Islam. Wallahualam, kita tak tahu dia apa agama tu. Kan kalau kata dia tu Islam, dia di antara kita kata bapa pemerdekaan walhal baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dipadam jasa Nabi? Sebab dia pernah naikkan cerita bangsa depa. Walhal Nabi lah bapa kemerdekaan bagi segala perhambaan. Kata Allah, yang pertama sekali, ciri-ciri orang yang nak masuk ke syurga, maka ambillah satu ciri dia, di antaranya membebaskan hamba. Zaman kita tak ada. Kita tak mendapat peluang ni. Tapi ada peluang lain. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia digelar Bikr atas nama anak dara. Ataupun Bakrun. Bakrun tu orang yang paling banyak membebaskan hamba. Sampai habis harta dia. Dia gadaikan hanya untuk membebaskan hamba-hamba abdi pada zaman tu. Sampai habis harta. Sampai tak ada apa. Sampai Rasulullah tanya kepada dia, wahai Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa yang ada kepada kamu? Dia kata, tak ada apa. Aku hanya ada Allah dan Rasul sahaja. Sampai tak ada apa. Itu ciri yang pertama. Ciri ahli-ahli surga yang pertama, fakkur raqabah. Apa dia? Membebaskan perhambaan. Dan yang kedua, au itamun fi yaumin zi masqabah. Ini ciri kedua ahli-ahli surga, iaitu yang memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Pada hari orang lapar, dia bagi makan. Baik. Di sini banyak ulama telah pun menafsirkan, di antaranya, benda ni orang tak ada apa. Orang semua lapar nak makan. Dan hari itu dia boleh bagi. Pada hari yang orang tak ada apa nak makan. Dan kita boleh kiaskan, berpuasa, kita semua lapar. Kita semua lapar. Dia tak kerekut pun. Dia tak kerekut pun untuk dia bagi kepada orang yang sedang berpuasa untuk makan. Tu saya kata ciri-ciri ni ada kepada ukhwah muslimah apabila selalu memberi. Bahkan berlumba-lumba untuk bersedekah di jalan Allah. Tambah kalau bulan Ramadan ni kan Nabi pesan bersedekahlah walaupun hanya dengan sebelah tamar, sebelah pun cukup. Cerita tentang Sayyidatina Fatimah dalam satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di bulan Ramadan. Dalam rumah Sayyidatina Fatimah ni hanya ada 7 biji kurma.
7 biji kurma. Jadi duk tunggu waktu berbuka bersama dengan anak-anak yang ada nah. Tiba-tiba rumah Sayyidatina Fatimah didatangi seorang tetamu dengan membawa 2 orang anak perempuan yang kecil lagi. Lepas tu mai dia rupa-rupanya dia minta sedekah. Ada apa-apa tak untuk dia makan dan berbuka. Nah, lepas tu Sayyidatina Fatimah ni dia pun fakir. Dia tengok dia ada 7 biji kurma. Dia kira anak dia ada 3. Dia dengan suami dia. Jadi 5. Kurma ada 7 biji. Yang perempuan yang main ketuk rumah dia ni ada 3. Nah, bawa anak perempuan 2 orang. Masuk dia seorang. Lepas tu dia pergi dekat pinggan kurma tu. Dia cari kurma yang terbaik. Yang paling besar. Nah, yang bagus yang paling besar. Dia ambil 3. Bersisa lagi 4 biji dalam tu. Untuk dia berbuka. Berbuka tak ada lain dah yang tu je. Kita kalau kata berbuka petang ni. Letak kurma je di atas meja. Apa jadi? Orang tak marah, kita naik angin. Ya? Yang ni je kan akak pasal. Letak jadilah. Kan? Ya? Orang tak marah, kita yang naik angin. Nah. Lepas tu, dia ambil, dia keluar, dia bagi dekat perempuan yang duduk tunggu depan pintu tu. Nah. Waktu dia serah dekat perempuan tu, masuklah waktu berbuka. Perempuan tu tak pergi ke mana, duduk di depan pintu rumah dia. Ha? Anak-anak dia ni dah nak makan. Anak-anak Sayyidah Fatimah. Kemudian, kalau 3 beradik tu ambil, Sayyidina Ali ada di masjid. Jadi dia simpan satu untuk Sayyidina Ali, dia bagi dekat anak dia seorang sendiri. Hak dia punya dia simpan, dia tak makan. Dia tak makan. Dia hanya minum segelas air. Cerita nak bagi makan orang susah ni. Lepas tu dia tengok perempuan tu duduk makan. Nak panggil masuk, suami dia tak ada dalam rumah. Dia tak boleh panggil tetamu lain masuk dalam rumah dia. Dia di antara puteri Rasulullah yang pandai menjaga kehormatan diri. Jaga sungguh-sungguh. Kulit dia pun orang lelaki tak pernah tengok. Kecuali Rasulullah dan suami dia. Kulit dia pun orang tak pernah tengok. Macam mana ya Allah. Lepas tu, bila dia jenguk perempuan tu buat macam mana? Dia bagi sebiji dekat anak perempuan nombor 1. Dia bagi sebiji dekat anak perempuan nombor 2. Dia pegang lagi satu. Macam mana Sayyidah Fatimah duk pegang? Pasal apa dia pegang? Sebab anak tu lepas-lepas makan, budak-budak kan. Bila dia nampak ada satu lagi di tangan mak dia polok. Kita kata polok bahasa Pulau Pinang. Dia sumbat makan mi habis. Sebab dia nak yang ada di tangan mak dia. Yang si ibu ni tak jadi nak makan. Sepatutnya dia nak makan dekat dia. Tapi bila dia bagi kat anak perempuan dia, hak yang nombor 1 riau orang lagi, hak nombor 2 pun riau orang lagi. Satu yang ada di tangan dia ni, dia koyak 2. Dia bagilah kepada kedua-duanya. Bila dia dapat, dia nampak dah tak ada apa di tangan mak dia, pada pun sengat. Tak minta dah. Dan peristiwa ini menyentuh sangat hati Sayyidah Fatimah. Yang dia pegang, dia punya satu tu, dia bagi dekat perempuan tu. Dia kata, nah ambil satu ni lagi. Yang ni dia kata dia punya. Lepas tu, dia bagi baru perempuan tu pergi. Pergilah. Perempuan tu pun tak duduk di situ pergi. Kemudian, bila selesai peristiwa ni, dia masuk. Dia tengok anak-anak dia dah makan. Tinggal sebiji untuk Sayyidina Ali balik. Dan untuk dia, tak ada apa-apa. Dia pesan kepada anak-anak, jangan buang biji tu lah. Kalau ada sisa baki yang sedap pada biji tu, boleh dia, kita kata makan biji tu lah. Dia rendam ayak tu. Dia rendam biji kurma tu di dalam ayak. Dia minum ayak tu sebagai mengenyangkan. Allah Ta'ala yang maha mengenyangkan. Makanan tu adat saja. No? Dan kemudian, bila Sayyidina Ali balik, Rasulullah ikut sama. Dia susah hati tengok ayah dia. Tak ada apa dia nak bagi makan kat ayah dia. Ayah dia main ke rumah. Kata Rasulullah kata, tak apa, jangan susah hati. Walhal dia tak luahkan perasaan tu, tapi Nabi tahu peristiwa yang berlaku tadi. Sesungguhnya kata Nabi SAW itu, kamu berlapar atas kerana kasih sayang. Itu dia.
Bagi yang terbaik, dah terbaik. Bagi tak cukup lagi. Minta lagi abang dia pergi nak makan. Dia pun bagi Pak Habib. Dia tengok, dia sebenarnya tersentuh hati tengok kasih seorang ibu yang sanggup bagi kepada anak dia tak makan apa-apa. Padahal kata Rasulullah, kasih Sayyidah Fatimah ini kepada orang miskin melebihi kasih seorang ibu. Dia bagi. Nah, dia bagi. Hingga tidak ada apa-apa untuk dia. Nak makan. Akhirnya dia rendam biji kurma itu untuk diminum. Sisa-sisa kemanisan yang terdapat pada biji kurma tersebut. Susah lah nak jadi ahli syurga ni lah. Kan? Payah kan? Ya Allah. Kalau kata kita ni orang miskin, tak semestinya si miskin itu tak boleh bersedekah. Miskin itu boleh bersedekah. Nah, jangan nanti kaya baru nak bersedekah. Kan? Yang dia katakan, au it'amun fi yaumin zi masrabah. Yang sanggup, yang mahu boleh memberi makan pada hari yang orang semua kelaparan. Ataupun yatiman za maqrabah, kepada anak yatim daripada kaum kerabatmu. Bagilah bantuan, makanan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya kepada anak-anak yatim, terutama sekali di kalangan makrabah, apa dia? Ahli keluarga. Kalau nak cari yatim, di antara yatim yang terbaik, yatim yang mana? Yatim yang di kalangan adik-beradik kita dulu. Cari di kalangan adik-beradik kita. Sebab tu, kalau katalah kita ada anak penakan ke, anak kakak kita, anak adik kita yang yatim, bantu dia dulu. Pahala tu lagi besar, kata Allah. Yatiman za makrabah ni, hai adik-beradik kita dulu. Nah, ni dia bantu orang lain dulu, yang adik-beradik ni. Bagi tapi tak banyak. Bagi dulu kepada adik-beradik. Itu ciri-ciri ahli syurga. Apa yang ada ni, kita bantu adik-beradik kita dulu. Sebab di situ boleh mengeratkan lagi silaturahim. Sementara yang jauh selalunya lambat. Kemudian apa lagi ciri-ciri ahli syurga? Ini yang ketiga. Yang keempatnya, au miskinan za matrobah, ataupun orang miskin yang sangat-sangat matrobah, yang sangat-sangat fakir. Miskin sungguh-sungguh yang memang tak ada apa-apa dalam rumah dia. Bagilah. Jangan kita membenci dia. Mungkin kemiskinan itu menyebabkan dia menjadi seorang yang kurang rasa malunya. Kita pergi tengok malas dia. Untuk suruh bagilah penyegan. Bagi. No? Yang penyegan tu dia dengan Allah. Tapi kita nampak dia miskin. Bagi. Jadi kita miskin yang zaman terobah ni. Yang miskin yang hampir-hampir fakir. Yang dia malu nak meminta-minta. Kita tengok di kalangan para sahabat. Mereka di antara yang paling malu nak meminta. Tak ada sampai macam mana pun takkan minta. Sebaliknya kalau orang main minta, dia rasa bersalah. Aku tak ada apa nak bagi. Hampir tanya kawan tu kau ada. Hampir tanya kawan ni kau ada. Padahal kawan tu pun tak ada apa. Pasing. Tak apa. Pergi tengok tu. Macam Rasulullah. Bila orang main minta kat dia, dia tak ada apa. Pergi tanya Fatimah. Padahal Rasulullah tak tahu kan? Tahu ke tak tahu? Tahu. Puteri dia tu tak ada apa. Dia tak apa pergi dekat Fatimah. Saya Fatimah akan bagi. Bila pergi dekat Fatimah nanti kata, aku ni tak ada apa. Kata si pengemis tu, ayah hang suruh main tani. Bila kata ayah suruh main tani tu, yang dia pergi cari apa-apa yang ada tu. Akhirnya yang dia dapat adalah kalung mas kahwin. Hadiah daripada Sayyidina Ali. Dia pegang letak. Ni hadiah daripada suami dia. Mas kahwin tu. Apalah bagilah. Bagi sampai kepada tahap tu. Tu yang kata syurga Allah tu mahal, no? Pengorbanan begitu besar daripada para sahabat untuk mendapat syurga yang tertinggi. Siapalah kita. Okey, itu 4 ciri dia. Yang pertama, membebaskan hamba. Yang kedua, bagi makan orang yang kelaparan. Yang ketiga, membantu anak yatim di kalangan ahli keluarga ataupun yang bukan ahli keluarga. Yang keempat, memberi bantuan sedekah kepada fakir miskin. 4 ciri-ciri ahli syurga. InsyaAllah. InsyaAllah kita cuba tak dapat 4, dapat 1 pun jadilah. Kemudian kata Allah lagi, summakana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah.
Ayat yang ke-17, kemudian dia termasuk di kalangan orang-orang yang beriman dan saling berpesan-pesan untuk kesabaran dan saling berpesan-pesan untuk berkasih sayang. Orang yang memiliki 4 sifat ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, adalah dia termasuk di kalangan orang-orang yang berpesan-pesan dengan orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita tahu macam mana yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Selalu menasihati, selalu berkata-kata yang baik, bercakap yang baik. Bila kita kawan dengan dia tu, sejuk saja. Nah, setiap kata-kata dia tu menimpa di hati. Bila timpa di hati kita, kita tengah marah pun jadi tenang. Nah, tengah susah pun jadi bahagia. Ni orang yang selalu berpesan-pesan dengan kesabaran. Tak ada lah yang sembang dengan orang yang jenis tuang minyak ni tau. Kita dah lah tengah marah, sembang-sembang dengan dia, rupanya lagi membakar. Kalau tadi rasa-rasa nak reda dah, rupa-rupanya dia tuang minyak lagi. Berpesan-pesanlah dengan marhamah, dengan berkasih sayang sesama kita. Selalu cerita yang baik-baik. Walaupun ada cerita tak baik, buang yang tak baik tu, kutip yang baik-baik saja. Agar di kalangan dua orang yang sedang memutuskan silaturahim itu kembali berkasih sayang. Hasil daripada berpesan-pesan dengan berkasih sayang. Ini dikatakan marhamah, rahmah. Yang boleh kita bawa. Semua ni daripada syafatain lah ni. Daripada dua bibir mulut yang duk bercakap ni. Kalau kata elok yang kita keluarkan, maka penawarlah bagi si pendengar. Tapi kalau racun yang kita keluarkan, maka racunlah yang mendengar. Terpulang kepada kita. Jadi kata Allah, aku dah bagi kat apa dua jalan. Hampa pilih je mana nak masuk. Ulaika ashabul maimanah. Masya Allah. Allah Ta'ala sebut ulaika ashabul maimanah. Mereka itu ialah tergolong di kalangan orang-orang yang berada di pihak kanan. Siapa mereka tu? Orang-orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran, yang berpesan-pesan dengan berkasih sayang. Orang yang memberi makan anak-anak yatim, orang yang memberi makan fakir miskin, orang yang membebaskan hamba. Mereka di sana nanti, di mana? Di akhirat nanti akan berada di antara golongan maimanah. Apa dia maimanah ni? Pihak kanan. Kita dah cerita dah. Kita akan terbahagi di antara 3 golongan di akhirat nanti. Surah Waqiah yang paling masyhur menceritakan kita akan terbahagi kepada 3 golongan. Pertama disebut golongan muqarrabun. Muqarrabun ni wali-wali Allah. Nabi-nabi, rasul-rasul. Kemudian yang kedua golongan pihak kanan. Pihak kanan ni yang awam lah. Yang awam ada perbicaraannya. Tapi selamatlah. Selamat sejahtera insya-Allah. Kemudian yang ketiga adalah golongan pihak kiri. Dan yang mana golongan pihak kanan? Kata Nabi SAW, pada golongan pihak kanan ini tetap dihisap. Hisap tetap kena. Muqarrabun tak kena hisap. Pihak kanan tetap kena hisap. Tapi insya-Allah selamat. Selamat ni ke mana? Selamat ke syurga. Walaupun selepas melalui beberapa penghisapan, dibantu dengan pahala-pahalanya. Dan dia bawa dosa. Saya kata kalau golongan maimanah ni, kita boleh pilih masuk. Terpulang pada kita. Ini terletak pada iman kita. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Kata lagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Alaihim narum musadah. Mereka akan berada dalam neraka yang ditutup rapat. Dan satu golongan lagi kata Allah Subhanahu Wa Taala, golongan yang kufur dengan ayat-ayat Allah. Baik, golongan yang kufur dengan ayat-ayat Allah ni macam mana? Yang kemarin kita baca hadis. Al-Quran itu kata Allah sebagai dia. Sebagai dia dengan ni cahaya. Satu cahaya yang menerangi kehidupan kita. Kalau kita jadikan dia cahaya. Dan dia juga akan memberi satu bebanan andainya kita jadikan dia sebagai hanya sekadar bacaan. Kita baca saja dia. Tapi kita tak beramal dengan dia. Kita tak tahu pun apa ada dalam dia. Baca saja. Tapi tak faham apa.
Rajin baca Quran tapi dia memutuskan silaturahim. Rajin baca Al-Quran tetapi dia menyakiti hati jiran-jiran dia. Dia rajin membaca Al-Quran tetapi dia orang yang hubbul mal. Orang yang paling cintakan harta. Dia rajin baca Al-Quran tetapi dia selalu merampas hak orang lain. Dia rajin baca Al-Quran tapi dia suka menzalimi orang. Dia rajin baca Al-Quran tapi dia suka memfitnah orang. Dia kata Al-Quran itu akan menjadi satu malapetaka buat dia balik. Ini yang dipanggil orang yang kufur dengan ayat-ayat kami. Rupanya dia baca saja. Nah, tapi dia tak beramal. Kalau baca Al-Quran, dialah nombor satu. Cantik. Nah, dengan taranumnya yang sedap. Tapi kita tengok-tengok dia pun tak sempurna. Dengan jiran sebelah menyebelah pun dia tak cakap. Bahkan dia menyakiti hati jiran dia. Jadi bermakna Al-Quran tu tak boleh menjadi satu pedoman buat dia. Ni yang kata yang kufur dengan ayat-ayat Allah ni. Nah, dari segi auratnya tak sempurna. Pada kedua ibu bapaknya dia tak baik. Dengan adik-beradik dia tak baik. Ni yang dikatakan dia boleh baca Al-Quran. Cantik dan indah susunan bacaan Al-Quran dia. Tapi sayangnya semua orang dia tak suka. Dengan jiran-jiran sudahlah. Nah, kemudian dengan adik-beradik pun macam tu. Dengan rakan taulan pun macam tu. Jadi Al-Quran itu hanya sekadar satu bahan bacaan buat dia. Bukan satu pedoman. Nah, untuk dibawa. Itulah yang dikatakan Al-Quran itu boleh menjadi penyelamat di akhirat nanti. Dan dia juga boleh menjadi satu bebanan. Seandainya hanya boleh baca. Ini orang yang dikatakan orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sebab itulah kita ni nak belajar juga. Nak bagi reti, nak bagi faham. Sebab kita takut nak jadi hum ashabul masyamah. Mereka itu akan berada di kalangan golongan kiri. Golongan kiri ni golongan yang paling menakutkan. Waktu duk tunggu dalam satu kumpulan yang begitu besar ni pun dah rasa panah dah. Bumi yang dipijak tak rasa bumi, sebaliknya rasa api. Langit yang dijunjung tak rasa langit, tetapi sebaliknya rasa api. Macam kita tengok orang duduk dalam awan tu, ada api atas, ada api bawah. Itu golongan ashabul masyamah, golongan kiri yang sedang menanti untuk dilemparkan ke neraka. Tak buang lagi, tak dilemparkan lagi di neraka. Sebaliknya hanya dia suruh letak sebelah, karantin saat di sebelah, sebelum dihalau ke neraka. Tunggulah, tunggu dengan keadaan tu. Kita kata kalau kita tengok kita bakar kuih tu, kita tengok ada api atas, ada api bawah, membara, masak kuih. Apatah kita yang nak duduk dalam tu, Allahu Akbar, sakitnya ya Allah. Ini golongan masyamah. Sebab apa? Baca Al-Quran. Tetapi tidak beramal dengan apa yang mereka ada. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Alaihim narun mu'sadah. Alaihim narun mu'sadah. Ke atas mereka itu api yang tertutup rapat. Pasal apa disebut api yang tertutup rapat ni? Neraka yang ditutup rapat. Kalau buka, korang panah. Kalau tutup, cepat. Kita kalau masak, tutup periuk tu, cepat empuk. Kalau tak tutup, lambat. Itu macam saya sebut tadi, perumpamaan kalau kita duk bakar roti, kita bakar kuih, kita apa juga yang kita panggang, kita akan tutup bagi rapat kan, oven tu kan. Tutup bagi rapat. Sebab apa? Kalau tutup bagi tak rapat, dia lambat masak. Buat panas tu kurang. Bila dia tutup rapat, maka kepanasan tu lebih menyelimuti. Sakitnya ya Allah. Duduk dalam rumah lah ni, tutup pintu tingkap, jangan buka kipas apa pun. Tak saja nah. Tak lagi dia gelabah lah. Dia tak boleh duduk lah. Kita duduk dalam dunia, bukan duduk di negeri akhirat tak tahu lagi apa cerita yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita dalam ketakutan kita menghadapi dunia yang semakin tua. Dunia kita dah cukup tua. Keadaan suasana hari ini
Kalau kita dengar tak ada yang aman. Sana bergaduh, sini bergaduh. Dari segi kata-kata ramai yang menghamburkan kata-kata yang bukan-bukan. Fitnah semakin berleluasa. Maksiat berlaku merata-rata. Kan? Fitnah berleluasa ni melalui aplikasi handphone yang kita gunakan hari ni. Dengan hujung jari fitnah keluar. Fitnah keluar. Bercambah. Begitu cepat dunia. Kalau dulu kita kata fitrah ni bawa dari mulut ke mulut. Sekarang bukan mulut ke mulut dah. Geruk ke geruk, geruk ke geruk. Satu geruk katalah paling sikit satu geruk pun ada 15 orang. Paling sikit. Yang paling banyak tu ada sampai 250 orang. Dan fitnah tu hanya masuk daripada geruk ke geruk, geruk ke geruk. Allah banyaknya. No? Banyak sungguh-sungguh. Ni yang kata fitnah berleluasa ni. Zaman kita hari ni, no? Kita nak mengaji, kita nak belajar. Tu yang pakat dengar orang ni kata macam ni, orang ni kata macam tu, orang tu kata macam ni. Pening kepala lah. Kan isu tahun ni, isu terawih untuk orang perempuan. Nak pergi mana? Nak pergi masjid ke? Nak duduk di rumah ke? Kalau duduk di rumah pakai aku tak buat, pergi masjid lah. Masjid lah no, kita dapat pahala berjemaah kan. Tak larat duduk di rumah. Panggil seorang, suruh jadi imam kita. Dapat juga pahala berjemaah. Nak? Wallahualam. Wallahualam. InsyaAllah ada apa-apa soalan, kita bincangkan bersama insyaAllah. Kalau saya salah, tolong perbetulkan. Beri teguran kepada saya. InsyaAllah ta'ala. Wallahualam. Dengan izin Allah, kita akan masuk minggu depan surah Syams. Ini masih tentang sumpahan Allah. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Ada pasal bila Allah bersumpah dengan makhluknya. Dia nak kita ambil perhatian pada apa yang disumpahkan. Wallahu a'lam. Okey, baik, saya nak cerita sikit. Pasal perempuan yang bagi makan anak dia tadi. Dia bagi makan anak dia. Kan dia tengah nak makan, tiba-tiba anak tu minta lagi. Jadi kurma hak sebiji tu dia koyak. Dia bagi dekat anak perempuan dia nombor 1 dan nombor 2. Apa yang ada pada dia hanya biji kurma dia. Kita kata dia kulur lah biji kurma hak satu. Tak ada apalah kat dia. Lepas tu kan Rasulullah main rumah Fatimah. Fatimah cerita, Rasulullah kata, aku tahu itulah kasih sayang seorang ibu. Tahukah kamu wahai Fatimah? Rasulullah kata kepada Fatimah, sesungguhnya perempuan itu akan ke surga sebab sifat kasih sayang dia tu. Nak cerita pasal marhamah ni, kasih sayang tu. Dia akan ke surga walhal. Dia bukan bagi kat siapa, dia bagi dekat anak-anak dia kan. Bagi makan pada anak-anak yang kelaparan pun dapat pahala ke surga. Ha? Itu yang kata Allah Ta'ala ni, dia lebih suka bila kita bersedekah di kalangan kaum kerabat. Kita tengok, kita tahu dia duduk dekat yang kita. Yang ni susah, anak kita yang ni susah, tak apa dia bagi. Dia bantu. Rupa-rupanya hari-hari yang kita duk bagi makan anak pinak kita, ahli keluarga kita itu adalah satu sedekah. Cuma kita tak nampak macam sedekah, kita nampak dia satu tanggungjawab. Di sisi Allah dikira sedekah. Sebab tu Rasulullah kata, kalau kamu nak tahu wahai Fatimah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan perempuan itu ke surga. Sebab kasih sayang dia. Alhamdulillah. Yang mana yang ada peluang rezeki Allah Ta'ala bagi jadi mak ni, dia ada anak, dia tahulah. Dia tahulah macam mana kasih sayang seorang ibu. Bila dia masak, dia tahu anak ni suka bahagian ni kan. Hak yang ni suka bahagian ni. Habis orang lain semua suka, dia apa? Tak apa, dia tak ada pun tak apa. Kadang-kadang dia kata, mak tak makan pun benda tu. Walhal, dia suka saja makan. Kadang-kadang bila dah anak tu pakat ambil mana bahagian yang dia suka, tinggallah dia pun tak suka bahagian tu. Tapi tak apalah, daripada tak ada. Kita tengok dia pun makan ikan. Kan dia ambil hak tengah je isi. Hak tepi-tepi tulang tu dia tak ambil. Mak ni, dia akan kutip ambil yang tu. Dia akan ambil bagi bersih, dia nanti makan kat dia. Rupa-rupanya itu ciri ahli syurga no? Allah, Allah, Allah. Pahala senang dapat. Dosa pun senang dapat kita,
Tapi bila Rasulullah kata macam tu, insya-Allah nak, Allah rasa-rasa macam seronok lah sikit bila dengar macam tu. Tapi bila cerita tentang bak dosa, rasa takut sangat tau. Apalah yang ada dekat kita ni. Dosa banyak sangat nak bawa balik menghadap Allah. Allah ya Allah. Okey. Tak ada apa ke? Ada apa? Tak ada apa? Janita bawa baik-baik bawa kereta. Jangan salam Kak Mak nah. Anak yang solehah. Menziarahi ibu adalah satu martabat tertinggi nah. Baik. Fi amanillah. Tak clear. Saya tak dengar pun. Sahabat-sahabat boleh dengar tak? Ha. Okey, Tazah. Maaf, tadi saya Okey. Tadi saya Bluetooth kereta tak dengar. Maaf, Tazah. Ya. Soalan saya yang kalau kita tahu sebelum ni kata tanah haram tu, haramai tu, orang kafir tak dibenarkan masuk. Kan dulu yang saya dengar lah. Lepas tu lalu ni kalau kita tengok sejak akhir ni kan tanah haramai ni dah jadi satu pelancongan lah, tempat pelancongan, bisa pelancong boleh masuk. Lepas tu kita tengok macam lalu ni, kita tengok orang kafir pun dah boleh masuk ke tanah haramai ni. Macam mana Ustazah? Nak tanya berkenaan dengan tu lah, orang kafir boleh masuk ke tanah haramai. Orang kafir memang tak boleh masuk. Memang diharamkan. Bila Rasulullah membebaskan kota Mekah tu, Rasulullah halal ke semua. Ya, memang tak boleh masuk. Kalau kata hari ni dia masuk mungkin bukan dalam kawasan haram. Kawasan haram ni dia ada bahagian-bahagian tempat dalam 16 km daripada pusat bandar. 16 km. Hal lebih daripada tu dia tak boleh masuk. Nah. Contoh kata mungkin dia pun masuk tapi menggunakan arah lain. Kalau kita tengok dalam sepanjang perjalanan kita tu dia akan tulis, okey, jalan ni untuk non-muslim. Jalan ni untuk non-muslim. Nah, kalau non-muslim jalan keluar kat jalan lain. Dia tak besar sangat, dia dalam 16 km je daripada pusat bandar tu. Nah. Macam baru ni saya sampai kat Madinah tu kan, dekat Masjid Nabawi tu, saya tengok ada pemandu pelancong ni, dia bawa saya tak wallahualam tapi saya nampak macam orang kafir lah kan. Sebab dia bawa Mak Saleh ni, depa duduk dekat di pintu luar Masjid Nabawi ni. Depa tak boleh masuk, depa tak masuk dalam masjid, tapi depa di persekitaran di gate tu lah, pintu pagar tu depa hanya meninjau dalam lah. Lepas tu saya tengok lagi di Bakhyak, di tanah perkuburan Bakhyak kan. Saya tengok Mak Saleh juga main. Depa main dekat kamar sebab yang saya tahu orang kafir tu sebab perempuan tu dia tak pakai tudung. Tapi duk pelik jugalah saya nampak. Tu saya nampak sendirilah. Depa main dekat perkuburan Bakhyak tu lah. Tu nak tanya Ustazah tu kan. Wallahualam. Berkenaan dengan orang kafir yang masuk ke tanah haram ni kan. Kalau nak diikutkan undang-undang Islam, kalau kata daripada kerajaan Arab Saudi pun memang tak boleh masuk. Nah, non-muslim memang tak boleh masuk tanah haram. Mungkin saya kata macam inilah, kita bersangka baik perempuan yang tak bertudung tu mungkin belum mendapat hidayah dan dia muslim. No? Wallahualam, saya tak tahu. Tapi saya tengok baru ni memang yang pemandu pelancong, tengok dia bawa sekumpulan pelancong lah. Depa mai ziarah di Madinah ni kan. Masjid depa tak masuk. Depa masuk depa mai tinjau masjid. Saya faham sikitlah dia cakap bahasa Inggeris kan. Macam itulah depa bawa pelancong luar ni. Kalau dia orang Islam mesti depa nak masuk masjid kan. Dan ni depa hanya duduk kat luar, dia duduk explain lah. Tu saya duduk sikit tu kan, rasa pelik juga. Tapi yang saya faham yang dia cakap bahasa Inggeris tu, dia bagi tahu lah ni Masjid Nabawi ni tempat orang semayang, dia buat makam. Tapi saya tahu lah, yang bagi saya rasa lah yang tu bukan orang Islam lah. Kalau orang Islam kita mesti nak masuk dalamnya kan. Allahu Akbar. Dia memang dia pacak pun dah.
Allah Alam kan. Allah alam. Nak tanya Allah alam. soalan ke Ustazah tu. Saya tak berani nak kata apa no. Allah alam. Takut sungguh. Dengan suasana hari ni kan undang-undang Allah diperkotak-katikkan. Dia pelanggar segala apa yang boleh no. Allah takutnya ya Allah. Oh sepatutnya tak boleh Ustazah no? Tak boleh, tak Oh boleh. tak boleh no? Memang tak boleh. Haram. Haram ikut hadis Rasulullah no? Ya. Ya betul. Haram. Memang tak boleh. Terus saya confuse saya tak betul ke Kan? tak betul juga saya confuse sikit dah hadis tu kan sebab tengok dah ni depan masuk pula kan. Ya, kalau kita orang Islam yang buat kumpulan perhimpunan pun dihalau kan. Pasal apa dia tak halau pula tu no? Itulah pelik kan. Tapi saya tengok di luar dah bukan di dalam kawasan masjid lah di pagar tu lah. Sampai nak masuk dekat dengan masjid sangat dah depan mai. Melampau no? Itulah. Allah alam. Allah alam. Saya tak berani nak komen apa-apa. Wallahu alam no. Mohon maaf. Mak saya pun ada kat sini. Salam Kak Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah cek. Okey baik Ustazah masih Ustazah. Ya sama-sama. Salam. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Ya. Kita bulan puasa ni kan. Itu kita macam kata lah jiran-jiran nak sembang. Tu kita minta, kita macam bagi alasan lah. Kita mau sembang banyak-banyak lah kan. Boleh macam tu. Boleh? Yang kedua. Boleh. Ya. Kedua pula Ustazah. Kita bagi makanan dekat orang kan. Kena bagi yang terbaik ke atau macam kita ambil yang tak elok kita bagi kat orang. Boleh tak macam tu Ustazah? Okey. Bila kita nak bagi dekat orang ni, bagi yang terbaik. Bagi yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Tidak akan tercapai sesuatu kebaikan sehingga kamu mampu bagi sesuatu yang paling kamu suka tu dekat orang. Jadi nak bagi yang terbaik dekat orang. Kita mengelakkan untuk bersembang banyak dengan jiran, takut sat lagi sembang kita tu mengantar dekat orang. Bercampur aduk, bila cakap banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Bila banyak dosa, tahulah nak pergi ke mana. Kan? Pahala puasanya dah habis, dah makin kurang. InsyaAllah Okey, saya ada tetamu sikit ni. Mohon maaf. Kalau apa-apa nanti saat lagi kita boleh mesti saya balik tanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Bila ni. Assalamualaikum semua. Bye. Buat lagi Pak 5. Dekat mak semua.